Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama meneruskan sesi pembelajaran di dalam talian iaitu PDPR di bawah subjek iaitu akidah ataupun tauhid. Dan Ustaz harapkan pelajar-pelajar Ustaz pada hari ini iaitu tahun 2, Ustaz harapkan pada pagi ini ceria-ceria selalu dan sihat dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan teruskan untuk sesi pembelajaran subjek tauhid kita, tapi sebelum itu Ustaz harap kita sama-sama dapat membaca doa. Baik, a'udzubillah, semua tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak murid sekalian, kita akan belajar hari ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada pagi ini di bawah tajuk wahdaniyah. Baik, Ustaz harapkan kamu semua dah bersedia dengan segala keperluan iaitu buku teks, dan Ustaz harapkan buku teks kamu dapat buka pada muka surat 21. Muka surat 21, yang mana 21 kita akan sambung balik sesi pembelajaran kita di bawah tajuk wahdaniyah. Baik, Ustaz ulang balik sebelum kita teruskan dengan tajuk kita. Ustaz ulang balik yang pelajaran yang lepas, yang mana kita dah belajar. Yang pertama sekali kita dah belajar iaitu pengertian wahdaniyah. Apa itu pengertian wahdaniyah? Wahdaniyah ni maksud dia adalah Esa. Esa iaitu satu. Maksudnya Allah itu Maha Esa. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu menandakan Allah Subhanahu wa taala bersifat Esa, bersifat satu. Allah tiada selain daripada Allah. Allah tiada berbilang-bilang. Sebab itulah lawannya adalah ta'addud. Ta'addud maksudnya berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang. Baik, apa hukum mengenal? Ulang balik, apa hukum mengenal Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyah? Hukum mengenal dia adalah wajib. Kita wajib mengenal Allah itu adalah satu. Kita tak boleh memikirkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada banyak ke, Tuhan manusia ni ada banyak ke. Kita tak boleh. Sebab apa? Itu akan menyebabkan kita akan gugur iman kita. Sebab itu bahaya. Okey. Baik, dan kita pun dah belajar bagaimana dalil nakli. Ustaz dah bacakan daripada surah Al-Ikhlas yang menandakan, yang membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Esa. Baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang dua tajuk. Yang pertama dalil akli, itu dalil nakli, dan ini adalah dalil akli, dalil akal, yang mana supaya kita mempercayai, lebih meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Esa. Baik, buka muka surat 21 ataupun tengok dekat skrin ni je. Ustaz besarkan sikit. Yes, Ustaz besarkan sikit bagi kamu nampak. Okey, baik. Okey, baik, muka surat 21. Semua buka kan? Muka surat 21. Baik, dalil akli. Baik, hari itu kita dah belajar pengertian, hukum, dan satu lagi iaitu dalil nakli. Dan hari ini kita akan belajar dalil akli tentang sifat Allah, iaitu sifat wajib bagi Allah, iaitu wahdaniyah. Baik, dalil akli yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat Esa ataupun tunggal. Apa maksud Esa? Satu. Dan apa maksud tunggal pun satu juga. Sebab itulah kalau dipanggil anak tunggal, maksudnya anak tunggal itu dia tiada adik
beradik. Siapa anak tunggal kat sini? Anak tunggal tu maksudnya anak yang tiada tiada adik-beradik. Kan? Contoh kawan Ustaz dia ada, dia adalah anak tunggal. So anak dia tu adalah anak yang satu-satunya. Dia tak ada adik-beradik lain. Tak ada abang, tak ada akak. Itu maksud tunggal. Maksudnya satu-satunya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat berbilang-bilang. Mustahil lah. Kalau dah Allah wajib bersifat wahdaniyah, maka lawannya adalah berbilang-bilang. Allah tak ada maksudnya Allah tidak berbilang-bilang, Allah tidak banyak, Allah tak ada bilangannya. Tak ada Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tak ada. Yang ada cuma Allah yang satu, Allah yang Esa. Baik, yang ketiga, jika langit dan bumi dimiliki oleh dua Tuhan atau lebih, sudah tentulah rosak binasa alam ini. Maksudnya dunia dan alam semesta ini hanya Allah yang satu sahaja yang punya, yang ciptakan. Tak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah turut menciptakan langit dan bumi ni, tak ada. Apa jadi kalau kita ada banyak Tuhan ni? Apa jadi? Maka kita akan jadi rosak binasa alam ni. Sebab apa? Banyak dengan Tuhan yang nak buat keputusan apa semua. So tak ada. Allah sahajalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan sekalian makhluk di atas alam semesta ni. So itu adalah membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Esa. Faham? Baik, itu adalah dalil akli. Ingat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Esa ataupun tunggal. Yang kedua, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat berbilang-bilang. Dan yang ketiga, jika langit dan bumi dimiliki oleh dua Tuhan ataupun lebih, sudah tentulah rosak binasa alam ini. Baik, faham yang itu je. Okey, baik. Itu adalah dalil akli. Selesai dalil akli. Baik, kita pergi kat bawah dia pula. Okey, semua tengok skrin ni pun tak apa. Baik. Faedah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wahdaniyah. Apa faedah? Apa kebaikan kita ni dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Esa? Kebaikan, kesan yang baik bagi diri kita, bagi hati kita, bagi iman kita. Baik, yang pertama sekali, tidak menyembah selain daripada Allah. Maksudnya apa? Kita tak menyembah. Apa maksudnya bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Esa ni, kita tak sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Macam mana kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan solat 5 waktu dan mempercayai bahawasanya Allah itu hanyalah satu. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz cakap tadi, macam mana cara kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cara kita solat 5 waktu, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang Allah perintahkan, solat, zakat, puasa, tunaikan haji, apa lagi, buat kebaikan sesama manusia, jangan berkata kasar dengan ibu bapa. Itu antara salah satu taat daripada, itu antaranya perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita taat. Bukan sahaja kita taat kepada perintah Allah, tetapi taat juga kepada apa yang Allah larang, apa yang Allah tak suka. Allah cakap jangan mencuri, kita jangan mencuri. Jangan dahaka kepada ibu bapa, jangan dahaka kepada ibu bapa. Jangan buat maksiat, kita juga jangan buat maksiat. Jangan buat perkara-perkara yang tidak disurut ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu perintah juga. Jangan kata taat, kita kena kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. Jangan katakan taat, larangan yang Allah perintahkan juga kita kena ikut. Itu yang kita kena lakukan di atas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, iman bertambah kukuh. Bila kita mengenal Allah sifat satu, kita ikut pula perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut pula apa yang Allah larang, maka kita tak buat. Maksudnya ikut larangan tu maksudnya bukan kita ikut buat, tak. Ikut larang tu maksudnya maksud Ustaz adalah kita tak buat, kita jauhkan larangan apa yang Allah perintahkan larang tu. Apa yang Allah tak suka tu kita tak buat. Baik, iman, apabila semua tu kita buat, maka iman kita akan semakin kukuh. Dan kita bila iman kita semakin kukuh, mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita tak tinggal, puasa kita tak tinggal,
Lepas tu dah besar kita sentiasa bayar zakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkukuhkan iman kita dan menyebabkan kita takut untuk melakukan dosa. Kita elakkan daripada melakukan dosa. Maka apa yang kesan semua sekali, maka Allah akan jadi sayang. Maka apabila Allah sayang dekat kita, maka mudahlah maka Allah pemudahkan segala urusan kita dekat dunia. Dan akhirnya sekali, apabila kita mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang paling penting sekali. Di pengakhiran kita dekat penghujung dan matlamat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana rupa syurga tu, nanti tu kita akan belajar nanti, insya-Allah. Baik, Ustaz harapkan kamu faham apa yang kita belajar hari ini. Ingat tadi, iaitu dalil akli. Dalil akli ada 3. Dalil akli macam tadi Ustaz ulang, ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat esa ataupun tunggal. Yang kedua, mustahil bagi Allah bersifat berbilang-bilang. Dan yang ketiga, jika langit dan bumi dimiliki oleh 2 Tuhan atau lebih, sudah tentulah rosak binasa alam ini. Itu adalah dalil akli. Dalil faedah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wahdaniyah apa dia? Yang pertama, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, iman bertambah kukuh. Ingat 3 je. Okey. Baik. Baik, wallahu taala alam. Sampai situ dulu pembelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Harap kamu boleh ulang kaji di rumah dan dapat baca buku buat ulang kaji dengan baik, insya-Allah. Baik, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.